Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersiaran pada hari yang ke-berapa? Hari yang ke... tak ingat dah. Hari ke-berapa? Seminggu dah apa? Restricted Movement Order. Maka seperti selalunya kita berkuliah pagi di rumah. InsyaAllah pagi ini saya nak kongsikan satu kisah yang saya rasa mungkin boleh kita pedomankan bersama. Kisah mengenai keajaiban Zamzam dan telaga Zamzam itu sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan, hadis tentang air Zamzam ini disebutkan dalam banyak, diriwayatkan dalam banyak riwayat, dalam pelbagai bentuk. Nabi Muhammad SAW sendiri sebut dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari tentang kata Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, fanazala Jibril telah datang kepadaku dan membelah dadaku, fa arsalahu bil ma'i Zamzam, dan Jibril telah mencuci dadaku dengan air Zamzam. Kemudian banyak lagi lah Zamzam lima syarababi. Zamzam itu berdasarkan orang yang minum itu dia niat macam mana. Banyaklah hadis-hadis yang menceritakan tentang Zamzam, dan perihal tentang Zamzam itu dibicarakan merentasi hadis dan merentasi juga fakta-fakta sains dan kajian geografi yang sampai hari ini keajaiban Zamzam itu kita kira satu kehebatan lah. Kalau kita buka dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah, Musannaf ni yang terkenal dan Musannaf Abdul Razak. Tapi selain kitab Musannafat ini, antara juga yang ditulis juga oleh Ibn Abi Shaybah. Dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah diceritakan bahawasanya sumber air Zamzam itu datang daripada syurga. Disebut juga oleh Imam Suyuti dalam Jami' As-Saghir tentang bagaimana kemuliaan air Zamzam itu yang cukup hebat lah. Banyak dibicarakan dalam kitab-kitab hadis perihal air Zamzam ini. Cuma kalau kita petik dalam yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah, Imam Ibn Kathir mendatangkan satu riwayat kepada kita, satu hadis mauquf. Bila kata hadis mauquf ini, dia terhenti setakat sahabat daripada Sayyidina Ali. Dia ada kalau kata dia gantung sampai kepada Rasulullah SAW, dia sebut sebagai hadis marfu' sampai kepada Nabi. Kalau sampai kepada para sahabat, dia sebut sebagai mauquf. Kalau berhenti sedekat tabi'in saja, disebut sebagai maqtu'. Jadi apa yang saya nak buat hari ini adalah apa yang diriwayatkan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir. Membuatkan kepada kita satu hadis mauquf yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkenaan tentang peristiwa yang Tok Wan dia, begitu Tok Wan Sayyidina Ali ni, Tok Wan Rasulullah jugalah, Abdul Muttalib, yang menjumpai ataupun memperbarui penggalian air telaga Zamzam. Jadi ini yang saya nak bawa pagi ni. Itu kita punya rujukan kita. Kalau orang tanya pagi ni, kita punya teks kita punya silibus kita pakai apa? Satu hadis mauquf daripada Sayyidina Ali yang diriwayatkan dalam Bidayah wa Nihayah oleh Imam Ibn Katsir berkenaan dengan tajuk dia Tajdidu Hafri Zamzam. Tu saya tak tahu kamera dia jadi ke mana. So hari ni akan kita ceritakan yang pagi ni, insya-Allah. Jadi mohon izin tuan-tuan guru untuk saya nak baca. Silap minta tegur. Silap nanya. InsyaAllah kita try. Ini kita punya, kenapa saya kena tunjuk? Nak beritahu kuliah perbincangan kita, kita nak ambil rujukan-rujukan yang muktabar agar kita nak mengelakkan pertikaian orang lah. Dan agar kita ada benefit daripada kita punya kuliah, insyaAllah. Tajdidu Hafri Zamzam. Tajdid ini masdar pembaharuan, macam itulah, pembaharuan kepada, ataupun hafri ini gali, hafrun. Tajdid Hafrul Zamzam ni pembaharuan penggalian telaga Zamzamnya tu, ataupun penggalian semula telaga Zamzam. Dia lebih kurang macam tu makna bahasa Melayu dia lah.
No? Mohon izin tuan-tuan guru untuk anak murid baca. Kalau tersilap mohon tegak kat dalam ni lah. Ramai ustaz dalam ni takut tersalah ke lagi dia jadi lari makna pula kan. Cerita tentang dia kata dimulakan dengan ayat bagaimana digali itu atas dengan tangan Abdul Muttalib bin Hashim allati kana qad darasa rasmuha ba'da tamma jurhum laha ila zamani. Dimulakan dengan mengatakan Ibnu Katsir kata penggalian semula Telaga Zamzam oleh Abdul Muttalib selepas ditutup akan lubangnya itu, ditutup akan sumbernya itu dari ba'da tamma jurhum daripada oleh Bani Jurhum sampailah kepada zaman laha ila zamani, sampailah kepada zaman ni ha dhamir di belakang itu merujuk kepada hi itu kembali kepada Abdul Muttalib. So bermaksud Bani Jurhum tutup Telaga Zamzam tu dulu sampailah kepada zamannya itu kembalilah kepada Abdul Muttalib. Okey, maknanya zaman Abdul Muttalib. Maka tuan-tuan, Bani Jurhum ini siapa? Bani Jurhum ini adalah keturunan Nabi Ismail kan. Bani Jurhum ini keturunan anak-anak Nabi Ismail macam tu. Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim. So bila Siti Hajar dengan Nabi Ismail tinggal dekat Mekah masa tu, masa penggalian bila mula-mula jumpa Zamzam tu, kalau saya nak ulang kaji balik. Lepas tu kan datang satu bani yang mai jumpa dengan Siti Hajar, mai bagi tahu, wahai ibu, kami duk lalu kawasan ni berapa puluh tahun dah, tak pernah ada ayak pun kat sini. Tiba-tiba macam mana boleh ada ayak kat sini kan? Maka Bani Jurhum ni minta dekat Siti Hajar, boleh tak kami nak duduk kat sini, nak bermaustatin, nak buka perkampungan kat sini sebab sudah ada ayak. Di mana ni? Di Mekah lah. Maka tuan-tuan, bila kata macam tu, Siti Hajar kata boleh nak duduk sini, tak payah bayar cukai pintu, tak payah bayar sewa tanah pun, tak payah bayar. Cuma, kata Siti Hajar, cuma this wadi, this telaga, this well ataupun this sumber air belongs to me. Siti Hajar kata macam tu. Hampa nak duduk-duduk, nak buka kampung buka, tetapi telaga ayak ni aku punya. Siti Hajar kata. Orientalis mengkritik Islam dengan mengatakan bagaimana isteri seorang Nabi boleh cakap macam tu. Boleh claim macam tu kan. Patut ayah cakap lah sebagai isteri seorang Rasul. Tapi sebenarnya itulah kebijaksanaan ibu kita, Siti Hajar. Sebab daripada ayat itulah yang menyebabkan, tuan ingat dengan ayat kata-kata saya ni, daripada ayat ibu kita Siti Hajar itulah yang menyebabkan sampai hari ni kerajaan Arab Saudi tak boleh claim ayat Zamzam dia punya. Nampak power tak? Walaupun kata-kata ibu kita ni biasa je, telaga tu aku punya. Dia beritahu kat Bani Jurhum. Bani Jurhum ni bapa orang Arab lah Dia beritahu kat Bani Jurhum, telaga ni aku punya. Apa nak duduk kampung ni duduk, tetapi that telaga belongs to me. Bukan Siti Hajar nak ambil dekat dia, tetapi Siti Hajar ambil untuk kita. Dengan ibu orang Islam berkata begitu, isteri Nabi Ibrahim, nenek moyang Rasulullah jugalah. Bila ibu kita kata macam tu, bermaksud telaga itu milik orang Islam. So dengan kata-kata Siti Hajar itu telah mengikat satu klausa yang mana tidak ada mana-mana kerajaan atas dunia yang boleh claim Zamzam itu dia punya. Dengan kata-kata Siti Hajar itu menyebabkan Saudi tak boleh jual ayat Zamzam. Dengan kata-kata Siti Hajar itu menyebabkan Saudi tak boleh tulis dekat dia punya botol Zamzam made in Saudi Arabia. Tak boleh. Sebab dia milik orang Islam. Mutlak. Walaupun kata-kata itu biasa, tetapi kata-kata itu berbisa dan memberi bekas bahawasanya dengan kata-kata ibu kita Siti Hajar itu, maka jelaslah sampai kiamat ayat Zamzam itu milik orang Islam. Bukan milik individu, bukan milik mana-mana kerajaan. Jelas, tuan-tuan. Maka ini menyanggah kritikan orientalis terhadap kita. Itu jawapannya kepada mereka. Bahawasanya ibu kita bukan berkira, bukan nak kawal kat dia seorang, tetapi nak bagi tahu dia fikir umat ke depan, anak cucu ke depan, itu milik kita bersama. Jelas, tuan-tuan. Baik. So Bani Jurhum inilah yang main duduk buka perkampungan di situ. Lepas tu Nabi Ismail menikah dengan salah seorang perempuan daripada Bani Jurhum. Kemudian bila datang Nabi Ibrahim suruh ceraikan kan, yang suruh salin pintu tu. Kemudian dinikahkan dengan seorang lagi pada Bani Jurhum juga. Maka kekalnya. Maka Bani Jurhum ini antara yang melahirkan Zurat Nabi Ismail AS. Qala Muhammad bin Ishaq, okay.
Dia ambil pada tarikh Ibn Ishaq, summa inna Abdul Muttalib bainama huwa naimun fil hijr. Satu ketika Abdul Muttalib ini tidur dekat Hijr Ismail lah. Bila kata Hijr ni, wa kana awwala ma ibtada'a bihi Abdul Muttalib min hafriha, kama haddathani Yazid bin Abi Habib al-Masri an Murthad bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Ruzain al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Talib yahdusul hadisu Zamzam haina amara Abdul Muttalib bihafriha. Dia cerita, dia sebut satu-satu nama perawi. Okey, bagaimana diceritakan daripada Yazid bin Abi Habib al-Misri, dia ambil daripada Murthad bin Abdullah al-Muzani, dia ambil daripada Abdullah bin Ruzain al-Ghafiqi, yang mana Abdullah bin Ruzain al-Ghafiqi annahu sami'a Ali, yang mana dia mendengar cerita daripada Sayyidina Ali yang yahdusul hadis, yang menceritakan satu cerita berkenaan dengan ayat Zamzam yang digali oleh Tok Wan dia. Itu maknanya dari segi bahasa Melayu dia. Okey. Tulisan dia besar-besar, so nampak je tebal tapi dia sat ni. Okey. Baik. Qala, berkata Sayyidina Ali. Dia cerita. Macam dia cerita. Siapa dia Abdul Muttalib ni? Tok Wan dia lah. Ali bin Abu Talib bin Abdul Muttalib kan. Maka berkata Sayyidina Ali, serupa macam kita lah. Kita cerita kat kawan kita, hampa tahu tak Tok Wan ku dulu, dia lah yang buka Pulau Pinang. Lagu tu lah. Tapi Sayyidina Ali ni bukan lagu kita lah. Kita ni sembang ni, kalau benda tu 2 kita tambah jadi 10. Ya, tapi Sayyidina Ali jujur dia kan. Maka dia cerita yang benar lah. Maka macam saya sebut tadi lah, status ni apa riwayat ini, kita sebut sebagai riwayat ni sebagai riwayat yang mauquf, yang dia berhenti setakat sahabat. Ya, kalau dia berhenti sampai Rasulullah, maka an Ali bin Talib qala Rasulullah, dia marfu', dia sangkut sampai kepada Nabi. Tapi kalau dia berhenti setakat tabi'in saja, disebut sebagai maqtu'. Kalau dia terputus pada mana-mana bahagian, dia sebut sebagai munqati'. Dia terputus pada mana-mana bahagian. Ini dibincangkan secara panjang lebar dalam ilmu hadis, tapi saya nak bagi ringkas untuk basic kita lah. Bila orang tanya kita, ini daripada sahabat ni, hadis mauquf, macam tu. Kalau ini daripada Rasulullah ni, hadis dia sebut sebagai dia sangkut marfu'. Kalau ini daripada tabi'in ni maqtu', macam tu. Baik, itu basic sajalah. Tapi perbincangan dia bincang lagi tentang hukum mauquf, maqtu' dan marfu'. Baik. Qala Abdul Muttalib inni lanaimun fil hijr. Kata Abdul Muttalib, saya nak cerita Tok Wan aku kata, aku tidur satu ketika dulu, aku tidur dekat Hijr Ismail. Kawasan Hijr Ismail zaman tu. Zaman sebelum zaman Rasulullah SAW lagi lah, zaman Abdul Muttalib ni kan, zaman Tok Wan dia. Zaman Tok Wan Nabi, Tok Wan baginda. Iz atani atun faqala li, ketika datang kepada aku seseorang yang unknown person, anonymous. Abdul Muttalib kata satu ketika aku duduk tidur dekat Hijr Ismail, maknanya satu orang yang beribadat lah, rajin tidur dekat kawasan itu kan, bukan tidur di rumah kan. Maka datang satu orang tua yang tak dikenali siapa. Faqala li, berkata kepadaku, ihfar Taibah, galilah Taibah, Tayyibah atau bukan Tayyibah. Mula saya dah ingat Tayyibah kebaikan, tapi bukan ni. Bila cara macam ni, sebab nanti bila Abdul Muttalib tanya balik, bermaksud ini kata nama khas. Galilah Tayyibah. Ihfar Tayyibah, galilah Tayyibah. Qala, berkata Abdul Muttalib, qultu, aku berkata, wa ma Tayyibah, apa benda Tayyibah tu? Qala thumma dhahaba anni. Kata Abdul Muttalib, kemudian dia pergi berlalu padaku. Dia tengah tidur, datang satu orang tua tengah malam yang dia kata, bangkit Abdul Muttalib, galilah Taibah, koreklah Taibah. Maka Abdul Muttalib tanya dia, Taibah tu apa? Maka terus dia hilang. Unta ni hilang. Menarik cerita ni. Fanamtu faja'ani faqala, qala falamma kana al-ghada raja'tu ila madja'i. Maka kata Abdul Muttalib, pada hari esoknya aku kembali ke tempat tidur tadi tu, dan aku tidur sekali lagi di sana. Maksudnya itu memang amalan Abdul Muttalib tidur di situ. Mungkin syarah yang lebih panjang dia akan ceritalah kenapa Abdul Muttalib tidur di situ kan. Tapi nak beritahu dia pergi di situ kali malam kedua. Malam kedua dia tidur lagi. Okey, malam kedua, tuan-tuan, malam pertama ada orang tua tu pergi kat dia, suruh dia gali Taibah tu kan. Bila dia tanya Taibah tu apa, kata orang tua tu hilang daripada pandangan dia. Kemudian malam kedua dia kata dia pergi lagi dan dia tidur di situ lagi. Di mana dia tidur ni? Di Hijr Ismail. Maka bila dia tidur, datang lagi orang tua.
satu orang tua datang lagi kepada dia, kemungkinan orang tua yang sama, kemudian orang tua yang lain, tetapi datang lagi satu orang tua yang unknown, yang tidak kenal siapa, yang anonymous, tak tahu. Maka dia berkata kepada Abdul Muttalib, ihfar Barrah, galilah Barrah. Qala, berkata dia, qultu, aku berkata, wa ma Barrah, apa benda Barrah tu? Maka summa zahaba anni, kemudian dia hilang daripada aku. Maknanya dua kali dah tergantung. Satu pertama kali orang tua tu mai suruh gali Taibah, lepas tu tanya Taibah tu apa, hilang. Kali kedua datang satu orang tua lagi mai suruh galilah Barrah. Bila dia tanya Barrah tu apa, orang tua tu hilang. Okey. Maka kali ketiga, falamma kana ghada raja'tu ila madja'i fanamtu. Maka malam ketiga dia kembali lagi ke tempat tidur dia, di Hijr Ismail itu. Maka dia tidur kat tempat itu. Okay, kembali ke tempat tidur itu, dia tidur. Ni malam ketiga. Ni dah malam ketiga dah. Maka dia kembali ke tempat tidur dia. Okey, faja'ani faqala. Datang lagi orang tua itu, orang tua yang anonymous itu. Maka berkatalah orang tua itu kepada dia, ihfar madnunah, galilah madnunah. Ya, hafrun ni gali. Ihfar ni dia amar, dia suruh galilah, gali apa? Al-madnunah, madnunah. Madnunah kita tak boleh terjemah dah, pasal madnunah ni kata nama khas lah dalam konteks ayat hadis mauquf ini. Maka sebab apa? Sebab Abdul Muttalib tanya balik, wa ma huwa madnunah, apa benda madnunah tu? Qultu wa ma madnunah. Maka kata Abdul Muttalib, apa benda madnunah tu? Malam pertama suruh gali apa? Taibah, kemudian Barrah. Malam ketiga mai suruh gali madnunah. Apa benda madnunah tu? Maka kata Abdul Muttalib, wa mal madnunah, apa benda madnunah itu? Summa dhahaba anni, kemudian lelaki tua itu hilang lagi. Hilang lagi. Tuan-tuan, cerita ni Ibnu Katsir riwayat dia ambil daripada hadis mauquf daripada Sayyidina Ali. Saya sebut seorang-seorang nama tadi kan. Ini just untuk rujukan kalau orang tanya lah. Diriwayatkan daripada Ibn Ishaq, riwayat daripada dia kata, disebutkan wa kana awwala ma ibtada'u bihi Abdul Muttalib min hafriha kama haddatsani Yazid bin Abi Bihabil bil Masri an Mursad bin Abdullah al-Muzani an Abdullah bin Ruzain al-Ghafiqi annahu sami'a Ali bin Abi Talib yahdusul hadisu Zamzam. Ini itu dia punya rawi dia. Tapi dia berhenti cakap Sayyidina Ali, maka dia jadi mauquf. Saya ulang itu sebagai rujukan. Diambil daripada mana? Dalam Bidayah wa Nihayah, dalam juzuk kedua, dalam bab kisah orang Arab sebelum kerasulan, dan bawah fasal penggalian telaga Zamzam semula, tajdidu hafri Zamzam. Itu kita punya rujukan kita. Okey. Biar kita ada rujukan lah, baru kita clear dalam kita punya kuliah walaupun di rumah kan. Maka itu kali hari ketiga dah. Hari ketiga dia datang lagi orang tua itu dan menyuruh menggali al-madnunah pula. Bila kata Abdul Muttalib, apakah madnunah itu? Orang tua tu hilang. Summa zahaba anni, kemudian dia hilang daripada aku lagi. Nampak? Tergantung, buah bola tergantung 3 kali dah. Falamma kana ghadun raja'tu ila al-madja'i fanamtu fihi. Kemudian malam keempat, esoknya, maksudnya itu dah jadi satu rutin kepada Abdul Muttalib untuk tidur di Hijr Ismail. Itu rutin dia dah masa tu. Sebab bila dah 4 kali malam berulang-ulang tidur di situ, bermaksud itu rutin dia dah. Dan malam keempat dia tidur malam keempat dia tidur di tempat yang sama di Hijr Ismail. Faja'ani, datang lagi satu orang tua. Orang tua itu datang kepadanya lagi. Ihfar Zamzam, berkata orang tua itu, galilah Zamzam. Barulah kali keempat itu datang orang tua ini dan mengatakan galilah Zamzam. Maka ketika itu masih lagi tak faham Zamzam tu apa. Maka berkata Abdul Muttalib, qultu wa ma Zamzam, apa benda Zamzam tu? Qultu wa ma Zamzam, apa benda Zamzam itu? Qala la tanzifu abadan wala tazam. Berkata lelaki tua itu, yang tidak pernah yang tidak akan kering, tanzif, yang tidak akan kering lah, macam tu lah, surut lah macam tu, yang tidak akan surut abadan, selamanya, wala tazam, dan tidak akan berkurang. Bila Abdul Muttalib tanya, apakah Zamzam itu? Jawab lelaki tua ini, yang tidak akan surut selamanya, yang tidak akan kering selamanya, dan tidak akan berkurang. Kelebihan telaga Zamzam ini, tuan-tuan boleh buka dalam internet, cerita tentang suatu orang doktor
geografi punya doktor lah, bukan doktor medical kot, tak silap saya. Tapi cerita ni benar, direkodkan dalam sejarah moden ketika mana zaman King Fahd, kalau tak salah. King Fahd, betul, King Fahd. Masa tu ada orang keracunan makanan di Mekah. Maka mereka tuduh keracunan itu berpunca daripada air Zam-Zam. Maka King Fahd panggil doktor ini, Doktor Taufik, tak salah nama dia, untuk pi cek betulkah kandungan Zam-Zam itu mengandungi racun. Maka Dr. Taufik ini, kalau saya silap nama dia, mungkin nama dia lain, tapi Dr. Taufik ni cerita dalam zaman King Fahd, tak silap saya King Fahd lah, King Fahd atau King Faisal, tak sure, tapi dia cerita dia turun ke sumur Zam-Zam yang paling bawah itu, sebab sekarang dia dah berlapis dah tinggi dah, tapi yang sumber dia tu dah di bawah tu, dia turun. Dia cerita dalam kajian dia kata, masa saya turun tu, kaki saya pijak sampai ke sumber betul-betul, dan dia kata demi Allah air tu tak lebih sikit je daripada buku lali lah, lebih kurang betih ya. Kaki dah parah bawah dah, atas tu parah tinggi daripada buku lali sikit, dia kata. Bermaksud air tu bukan dia melimpah dah, dia sentiasa ada. Dia tak keluar melimpah macam tu, tetapi dia tak berkurang, dia sentiasa level-level takat-takat betih ya. Tetapi bayangkan dia boleh bekalkan air itu kepada seluruh dunia. Hebat lah. Sebab saya fikir bila saya baca kisah ni, pasal apa dia tak melimpah keluar? Kalau dia melimpah keluar non-stop, banjir dari satu dunia. Sebab tu Tuhan jadikan dia setakat tu, tetapi dia sentiasa ada. Dia setakat tu ya, tapi dia sentiasa ada. Bukti dah, jom kita kira sama-sama matematik. Satu orang jemaah haji akan dapat satu botol berapa liter? 5 liter. So bayangkan satu orang jemaah akan bawa balik 5 liter seorang. Satu musim haji saya pun tak sure berapa juta orang. Katalah 2 juta. So 5 liter darab dengan 2 juta orang. So satu masa jemaah akan bawa balik 10 juta liter. Betul kalau saya salah? Katalah jemaah haji 2 juta, katalah. So setiap seorang bawa balik seorang 5 liter. Kat situ saja telah 10 juta liter yang dibawa balik. Okey. Faham ah? 10 juta liter yang dibawa balik. Baik. Seorang jemaah haji akan duduk di Mekah, kita katalah 40 hari. So 2 juta orang, okey, 40 hari seorang duduk jemaah haji, duduk di Mekah. Ni isi musim haji nah. Katalah satu orang jemaah, dia paling tidak dia mesti minum 1 liter. Kalau siapa biasa pergi Mekah, dia tahu dia mesti minum paling tidak 1 liter. So kalau 40 hari, seorang telah minum di Mekah saja 40 liter. Okay, tadi 10 juta liter dah, ini 40 liter. Jadi 2 juta orang darab dengan 40 liter, 4 darab 2, 80 juta. Berapa? 40 liter darab dengan 2 juta orang. Tuan-tuan kira berapa? 800 juta. 4 darab 20, 80. 80 juta. 80 juta liter yang diminum campur dengan 10 juta, dah 90 juta liter. Itu baru musim haji. Itu baru yang diminum oleh jemaah haji. Bagaimana dengan jemaah di luar musim haji? Bagaimana yang dipam pi ke masjid, yang dipam dimasukkan dalam lori, dihantar ke Masjid Nabawi, di tempat-tempat sekitar? Berapa bilion, trilion liter yang dikeluarkan hari-hari, tetapi sumbernya semua takat betih ya. Kerana kalau Tuhan biar dia keluar saja non-stop, maka akan banjir di satu dunia. Tetapi sekarang Saudi dia pakai pam lah. Tapi nak bagi tahu tidak pernah putus air itu. Tidak pernah putus air itu. Bayangkan musim haji saja berapa ratus juta liter yang dikeluarkan. Tak kira di luar musim haji lagi. No, hebat. Banyaklah. Tapi yang menggali semula siapa? Abdul Muttalib. Yang hadis sedang kita cerita ini. Maka dikatakan lelaki tua itu pada Abdul Muttalib, la tanzifu abadan wala tazam, yang tidak pernah kering selamanya dan tidak pernah berkurang. Tasqil hajijil a'zam, yang memberi minum kepada para hujjaj, para orang yang buat haji. Wahya bainal farsu wad dam. Al farsu wad damu ni
Ad-damu ni darah, tapi kata rasmi dia ad-damu ni salah satu patung di Mekah. Masa tu di keliling Kaabah banyak patung. So al-farsun wad-damun ini ad-damu ni bukan darah lah, tapi dia nama khas bagi patung. Maka kata lelaki tua ni, terletaknya sumur Zamzam itu di antara al-farsun wad-damun. Al-farsu wad-dammu, terletak di antara berhala farsu dengan ataupun berhala faris dan telaga dam dan berhala dam. Di antara dua berhala itu terletaknya di tengah-tengah itu. Jadi ketika itu memang ada berhala di sekitar itu. Ini lokasi telaga itu terletak di antara patung faris dengan patung darah Adam. Inda nuqratil ghurabil aqsam. Apa benda ghurab ni? Merpati ya apa? Al-ghurab apa? Gagak ke merpati? Al-ghurabun. Inda nuqratil ghurabil aqsam, terletak di antara kawasan macam port, kata sarang bukan sarang sangat, macam kawasan Kaisan bahasa utara. Maksudnya dia terletak antara dua berhala dan satu kawasan burung merpati duduk. Bukan merpati, itu hamam. Burung lah senang abad no. Terletak antara kawasan burung yang duduk kaki dia. Inda qaryatin naml, dalam satu kawasan perkampungan. Kalau kita terjemah secara zahirnya, qaryah, perkampungan, an-namli, semut. Maksudnya macam sarang semut lah, macam tu lah. Kawasan koloni semut macam tu lah. Maka orang tua ni beritahu, tapak sumur itu terletak antara berhala Firis dengan Dam dalam kawasan burung yang duduk kaki dia, dan dekat dengan busur semut. Macam tu dalam bahasa Melayu kita. Okey. Berkata Abdul Muttalib, falamma baina li sya'nuha wa dullu ala mawdi'uha, dan setelah mana aku telah tahu clue tu sya'nuha, aku tahu clue ciri-ciri itu, wa dullu ala mawdi'uha, dan aku pun menghalau pergi ke tempat tersebut. Bila orang tua tu cerita sekian ciri, maka dia tahu, aku tahu kalau macam tu aku tahu kat mana. Maka terus aku menghalau pergi ke tempat itu. Wa unifa annahu qad sadaq, dan dia mengetahui sesungguhnya benda itu benar. Bila dia sampai ke tempat tu, okey, ini rupanya tempat tu benar. Seperti mana orang tua tu kata, dekat antara dua berhala itu, Han tengok ada burung tengah duduk kaki dia. Lepas tu Han nampak ada satu kawasan semut duduk berkumpul di situ. Maka bila dia pergi ke tempat itu, memang dia nampak antara dua berhala itu ada kawasan itu burung duduk kaki. Kemudian dia nampak kawasan yang semut duduk berkumpul. Macam gambar Ant-Man tau. Semut itu berkumpul nak tunjuk ini Abdul Muttalib, ini tempat dia. Ni, dia buat pusingan, buat koloni, tunjuk ni. Nak beritahu kat Abdul Muttalib, this is the signal Abdul Muttalib, ini tempat yang disebut oleh orang tua tadi tu. Semut sebagai petanda. Maka bila dia sampai ke kawasan itu, dia tengok ciri yang disebutkan oleh orang tua tadi, dua berhala, kemudian ada burung tengah duk kaki, kuis kaki. Kuis tu kuis lah. Kemudian semut duk buat putaran, macam menunjukkan this is the place. Membantulah macam gambar Ant-Man tuan-tuan, macam tu lah lebih kurang. Okay, maka wa'urifa annahu qad sadaq, maka bila dia melihat semua itu, maka dia kata okey, maka ketahuilah akan dia, telah tahu akan dia, qad sadaq, maka benarlah kata-kata orang tua itu. Maka esoknya pergilah Abdul Muttalib bimu'ulihi, dengan kelengkapan dia, wa ma'ahu ibnuhu al-Haris bin Abdul Muttalib. Dia pergi bawa cangkui dia kot, kelengkapan dia, bersama dengan anaknya Al-Haris. Okey, Al-Haris bin Abdul Muttalib, kata Sayyidina Ali. Al-Haris ikut Tok Wan dia pi, Pok Melaka dia ni lah, Al-Haris ikut Abdul Muttalib pi. Walaisa lahu yawma idzin waladun ghairi min ghairi, ataupun walaisa lahu yawma idzin waladun ghairu. Dan ketika itu Abdul Muttalib tidak ada anak lelaki lain melainkan Al-Haris. Sebab tu dia bawa Al-Haris seorang. Sebab masa tu Al-Haris seorang je anak ada lelaki. Dia bawa Al-Haris untuk ikut dia. Fahafara, maka dia start gali. Falamma bada'a li Abdul Muttalib tamiyin kibar takbir. Maka bila dia gali tu, dia jumpa sesuatu. Dalam riwayat yang lain disebutkan dia jumpa kijang emas.
Tapi dalam yang saya ambil ni tak tulis. Cuma dia sebut dia jumpa sesuatu saja. So dia jumpa sesuatu yang menyebabkan dia bertakbir. Allahu Akbar. Macam tu lah. Takbir masa orang Mekah ketika tu Allah mereka tahu. Cuma problem dengan orang jahiliah adalah mereka mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Allah mereka tahu. Itu tuan-tuan kena refer balik kuliah saya yang lama-lama lah. Okey. Fa'arafat Quraisy atau fa'arafat Quraisy annahu qad adraka hajati. Qad adraka hajatahu. Maka bila dia bertakbir kuat itu, orang Quraisy pun tahulah bahawasanya Abdul Muttalib telah jumpa apa yang dia cari selama ni. Apa yang dia cari, apa yang hajat dia tu. Maka faqamu ilaihi faqalu. Maka mereka pun pergi ramai-ramai keliling dia. Berkata akan mereka itu, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'run abina Ismail wa inna lana fiha haqqa. Nampak yang ni yang tak syok ni. Jenis orang claim ni tuan. Kerja tak mau buat. Lepas Abdul Muttalib dah korek, dah jumpa dah benda ni. Jumpa dia bertakbir lah, seronok kan. Orang Quraisy dengar. Dia jumpa dah tu. Maka orang Quraisy sepakat pergi rumun dia. Faqamu ilaihi, pergi berdiri keliling dia, berkata kepada dia, ya Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, innaha bi'run abina. Ini telaga moyang kami. Ini telaga pak kami. Abina ni pak tapi moyang lah. Ya Abdul Muttalib, innaha bi'run abina Ismail. Wahai Abdul Muttalib, ini telaga pak kami. Ada orang terjemah kata Quraisy ini Bani Jurhum itulah, tapi tak apalah, kita ambil yang daripada ayat. Maka kata Quraisy ini, wahai Abdul Muttalib, telaga ni tok wan kami punya. Nampak? Masa orang buat kerja, hampa tak mau buat kerja. Bila dapat hasil, hampa bakat nak claim ramai-ramai. Yang ni satu perangai yang tak elok juga. Siapa yang ada perangai itu? Perangai Quraisy. Kerja tak mau buat, orang buat kerja penat-penat. Assignment tak mau nak buat. Assignment tak mau buat, member dia buat seorang. Esok bila hantar kat lecturer, kita suruh member buh nama kita juga. Ini perangai yang tak elok juga. Ini namanya sleeping partner. Kerja tak mau buat. Bila dah dapat hasil, dia pakat claim. Dia kata, Pak, Tok Wan dia punya telaga ni. Bahaya tuan-tuan. Sama di universiti pun. Assignment tak mau nak buat. Member lain nak buat. Esok bila nak datang kat lecturer, buh nama dia. Cerdik. Satu lagi jenis, presentation. Tak mau buat slide. Tapi bila present, dia kata, mai aku present lah. Senang. Ada agak macam tu. Tapi okey lah. Dia mau present. Dia tak mau buat langsung kan. Baik. Maka dia kata kepada Abdul Muttalib, innaha bi'run abina Ismail wa inna lana fiha haqqa. Ini adalah telaga daripada tuan kami Ismail, maka kami ada hak ke atasnya. Tiba-tiba terus claim ada hak tu tuan-tuan. Abdul Muttalib gali penat-penat, sari tunggu mimpi alamat ni sampai jumpa dah. Main cangkui punya dalam penat-penat. Tiba-tiba bila dah dapat, hang kata tok wan kami punya, kami ada hak kat atas telaga ni. Ini satu tak guna juga ni. Kan? Ini tok wan kami punya, kami ada hak kat atasnya. Zaman tu geran tak ada lagi. Wa inna lana fiha haqqan, sesungguhnya di sisi kami itu, ataupun sesungguhnya akan kepadanya itu kami ada hak. Haqqa, kami ada hak kat atasnya. Fa ashrakna ma'aka fiha. Fa ashrakna share lah akan dikau dengan kami. Macam itulah maknanya bahasa Melayu dia. Telaga ni tok wan kami punya, kami ada hak. Okey dah, sekarang ni hang dah gali dah. So fa ashrakna ma'aka fiha. Lah ni macam ni lah. Kita share lah, kami bagi hang share kami. Hai, tiba-tiba hang nak claim macam tu. Abdul Muttalib yang korek penat-penat, letih-letih, tiba-tiba hang mai hang kata, awak kata tok wan kami punya telaga ni sebenarnya Abdul Muttalib. Hang dah korek jumpa, tak apalah, lah ni kita share dua lah telaga ni noh. Fa ashrakna ma'aka fiha, kami sudi untuk share dengan hang, ma'aka dengan hang, dengan awak, fiha, akan telaga ini. Hai, Abdul Muttalib yang korek penat-penat, hang mai hang claim, hang kata tok wan hang punya, hang ada hak. Tak apalah Abdul Muttalib, ala-ala you dah korek, sekarang ni kita share lah. Senang buat kerja tuan-tuan, senang buat kerja, senang. Maka dia kata kepada Abdul Muttalib, lah ni macam ni Abdul Muttalib, ni tok wan kami punya telaga ni, hang pun dah korek benar-benar, tak apalah, lah ni kita share dua lah. Oi, senang lah. Kalau saya baling cangkui dah, tapi Abdul Muttalib baik kan. Dia kata apa? Apa kata Abdul Muttalib? Ma ana bifa'ilin inna hadzal amr qad khussisat bihi dunakum wa a'taituhu min bainakum. Maka kata Abdul Muttalib, aku tak buat kerja ni
aku tak buat semua kerja ni untuk hampa. Benda ini bukan untuk negara, bukan untuk negeri, bukan untuk urusan adik-beradik ke apa. Ini adalah urusan peribadi aku. Telaga ni aku punya, kata Abdul Muttalib. Aku yang korek. Tiba-tiba hang datang nak claim macam tu lah. Bahasa Melayu sebagai bahasa paling mudah dah. Ini kita tak lama kan. So bahasa mudah dia, senang-senang awak nak datang claim. Saya buat kerja ni penat-penat, awak tak peduli pun selama ni saya duk korek berapa hari dah, awak tak buat tak tahu. Tiba-tiba bila dah siap awak nak kata awak punya. No way man, macam tu lah. Ini peribadi aku punya. Ini aku punya. Okay, tak kena mengena dengan kamu. Okay, so jangan datang sini nak claim. No. Maka bila Abdul Muttalib kata jangan duk datang dengan claim-claim macam tu. Saya tak suka golongan claim-claim ni. Macam tu lah. Kan? Kemudian bila kata macam tu tuan-tuan, lelaki tadi ramai lah. Faqalu, dia jamak kan. Qalu. Maka berkata semua orang Quraisy, ramai orang Quraisy kata apa? Fa'ansifuna fa inna ghaira tarikika hatta nukhasimuka fiha. Jangan buat macam ni. Macam tu lah bahasa Melayu dia paling mudah kan. Kata mereka ramai ni berlaku adil lah, ataupun berbaik lah dengan kami, ataupun berihsan lah dengan kami. Ataupun dalam bahasa saya nak terjemah bahasa moden ni, jangan buat panggil, jangan macam ni Abdul Muttalib, janganlah macam ni, macam tu lah. Tolong jangan macam ni, okay? Ataupun fa'ansifuna ni macam berlaku adil lah dengan kami. Adil apa? Hang yang tak adil. You yang tak adil. Abdul Muttalib yang buat kerja. Tiba-tiba you cakap kat Abdul Muttalib macam tu. Fa'ansifuna, adil lah sikit. Kesian ni lah kami. Macam tu lah kan. Tapi ayat dia apa ni? Fa inna ghaira tarikika hatta nukhasimuka fiha. Sesungguhnya kami tidak akan tinggalkan tempat ini. Kami tidak akan tinggalkan medan ini, majlis ini, ataupun kami tidak akan tidak akan tinggalkan awak selagi mana awak tak jelaskan perkara ini. Selagi mana Abdul Muttalib tak putuskan share between us 50%, 50%. Selagi mana awak tak putuskan keputusan hak kami ke atas telaga ini, kami tidak akan berhenti daripada kacau awak. Macam itulah. Tidak akan tinggalkan awak bermaksud takkan berhenti kacau awak. Kami akan sentiasa claim ya. Selagi awak tak claim copyright, selagi tu kami akan kacau. Ya, macam itulah. Copyright tak ada lagi zaman tu kan. Patent tak ada lagi, maka kami ada hak kat atasnya juga. Okay. Dulu orang tua kata, orang tua dulu punggak tanah kan. Kat pokok buah tali yang tanah tu dia punya kan, zaman-zaman Felda dulu kan, Bilut and so on. Itu sistem kita lah, jasa besar Tuan Abdul Razak Allahyarham kan. Tapi dalam kaedah ni lain pula lah, di Mekah kan. Tapi kata orang Quraisy ni, selagi mana you tak putuskan putusan di antara kita ni, stakeholder ni, para pemegang saham telaga ni, selagi tu kami tidak akan berhenti pada mengganggu awak. Macam tu lah. Maka Abdul Muttalib tak setujulah. Tegas Abdul Muttalib. Apa benda awak ni? Saya yang korek penat-penat. Saya yang dapat mimpi alamat. Tiba-tiba awak datang, awak beritahu Tok Wan awak punya. Hai, mudahnya hidup awak ni. Senangnya. Saya yang korek penat-penat. Saya yang korek penat-penat. Saya yang mendapat mimpi alamat. Penat-penat saya cari, saya jumpa, saya korek hari-hari, awak tengok saja. Hari ni bila dah jumpa telaga ni, awak datang, awak claim awak punya. Wah, beraninya kamu. Yakinnya kamu, kata Abdul Muttalib. Anda lihat macam tu kan. Yakin ya. Saya yang gali penat-penat, saya yang korek penat-penat, saya dapat alamat. Awak datang, awak nak claim awak punya. Oh, beraninya kamu, yakinnya kamu. Abdul Muttalib marah. Bila kata macam tu tuan-tuan, maka mereka berkeras. Tidak, memang kami punya. Mereka ramai, Abdul Muttalib seorang. Masa tu kalau pakai demokrasi, menang kat mereka. Seorang orang ramai kan. Tetapi masa tu tak pakai lagi lah. Okay. Maka tuan-tuan, qala, berkata Abdul Muttalib, faj'alu baini wa bainakum min syi'tum ahakumukum ilaih. Sekarang ni macam ni lah. Sekarang ni emosi termasuk dalam cerita ni. Maka berkata Abdul Muttalib macam ni lah, kalau awak ketegak sangat. Macam ni lah. Datangkan bainani wa bainakum. Datangkan kepada antara aku dan kamu. Min syi'tum ahakumukum ilaih. Datangkan kepada antara saya dan kamu satu orang hakim yang biar kamu pilih tak apa. Kamu pilih tak apa, saya tak ada masalah. Ini kira maknanya Abdul Muttalib cekang lah.
Mana kalau nak fight, you kasih tempat, you kasih time. I follow lah, I tak ada masalah. Ataupun kalau you nak race, you nak race malam ni, you kasih tempat, you kasih time. I tak ada masalah. Motor I boleh ikut anytime. Mana tempat boleh pergi, mana track boleh turun. Macam tu lah. Cekang tak cekang Abdul Muttalib masa ni. Cuma Abdul Muttalib tak kata lah, you kasih time, you kasih tempat. Tak ada lah. Cuma kata Abdul Muttalib, you cari orang yang you paling percaya sekali di atas dunia ni, yang boleh jadi hakim antara saya dan kamu. You cari satu orang yang you paling percaya sekali, faj'ala baini wa bainakum min syi'tum. You yang pilih. You choose on your own. Awak pilih satu orang yang awak paling percaya, yang boleh jadi hakim. Ahakumukum ilaih, yang boleh menjadi hakim di antara urusan kita ni. Maknanya cekang Abdul Muttalib. Dia kata, aku tak takut. Dalam kes ni aku betul. Datanglah hakim manapun. Even though hakim tu you yang pilih, datang. Settle kes kita. Oh, ini berani tuan-tuan. You pakai pedang, I tak goyang. You pakai pistol, I tak turun. Datang. Macam tu lah. Cari. Okay. Mana tempat I turun, mana jam I turun. Mana tempat I pergi, mana tempat. Tuan-tuan, ini Abdul Muttalib cekang. Dia faqalu kahinah. Kahinah ni dia kahinah ni kahin lah, kahin. Kahin ni tukang apa Ustaz Zaki? Tukang ramal. Bomoh kahin lah. Tapi kahinah ni perempuan lah. Perempuan. Okay, tukang ramal perempuan ataupun tok dukun perempuan. Okay. Dia muannas kan. Kahinah. Kata mereka, ada seorang tok dukun perempuan. Min Bani Sa'ad bin Hazim ke Huzaim, saya tak tahulah. Huzaim ataupun Hazim. Hadzal Yamim. Huzaim ataupun Hazim. Hazim kot. Satu orang tok dukun daripada Bani Sa'ad bin Hazim. Lah ni macam ni. Ada satu orang tok dukun perempuan yang dia sangat cekang. So kita nak lantik dia jadi hakim untuk membicarakan kes kita dua ni. Macam tu. Maka kata Abdul Muttalib, "Naam, no problem. Boleh, tak ada masalah." Wa kanat bi ashrafis Syam. Tetapi kena ingat, dia duduk di hujung penjuru Syam. Kata Abdul Muttalib. Di sini tuan-tuan, daripada hadis ini, mauquf ini, asar ini, kita dapat satu pengajaran apa? Bani Quraisy ni dia tahu yang dia salah. Dia nak perkenal Abdul Muttalib. Dia ingat dia main ramai, dia buat ramai, Abdul Muttalib nak takut. Perangai orang yang duk main buat ramai ada dah zaman tu. Dia ingat dia boleh main ramai-ramai, kerumun Abdul Muttalib nak turun, nak goyang. Oh, tak goyang punya bang, ni Abdul Muttalib. Ya. Dia ingat dia boleh pergi ramai-ramai. Dia nak gempak Abdul Muttalib akan goyang, akan kata, "Oh, sorry bang, ini memang abang punya, bukan saya punya, kita share." Tak. Abdul Muttalib bukan not that types of person. Dia ingat dia pergi ramai, dia rasa macam dia boleh. Kita boleh makan puak ni, kita pergi ramai-ramai, kita keliling dia, nanti dia takut. Tidak, ini bukan ayat hitam. Ini Arab, ini Mekah. Maka walaupun you datang ramai-ramai, I seorang, I tak goyang. You nak pukul, you pukul sampai tumbang, sampai sudah tidak boleh bangun. Macam tu lah. Okay. Maka dia ingat dia boleh menang. Tapi Abdul Muttalib kata, "No, I tak goyang. You cari satu orang yang boleh datang, yang boleh settle kita punya kes." Maka depa sudah kiang bahasa KL kata depa sudah, alamak dia ni duk ingat dia boleh makan, rupanya dia pun ada isi ke, tolak tak tumbang kat ni. Maka kata orang Quraisy ni, kata Abdul Muttalib, "Lah ni kita hampa panggil satu orang hakim, satu orang taiko yang boleh settle kes kita dua ni." Okey. Maka kata depa tu ada satu orang tok dukun perempuan. Nek dukun lah, bukan tok dukun lah, nek dukun perempuan. Kahinah min Bani Sa'ad, daripada Bani Sa'ad. Terkenal perempuan tu sebab bila dia sebut nama tok dukun itu, Abdul Muttalib kenal. Okey, alright, Abdul Muttalib kata aku kenal. Wa kanat bi ashrafis Syam. Dia tinggal dekat hujung penjuru Syam. Ashraf, Syarif ni mulia, tapi nak terjemah bahasa, bukan kata di tempat Syam yang paling mulia, bermaksud di tempat Syam yang paling hujung, yang paling orang susah sampai, itu disebut Ashraf. Mulia lah sebenarnya perkataan tu, tapi majas dia adalah orang tua itu, makcik nenek tuan mak lamper itu, dia duduk dekat hujung Syam. Di sini saya nak tuan-tuan ambil ibrah dia. Bermaksud kat sini, orang Quraisy itu salah. Memang dia tahu dia salah. Sebab itulah dia bagi cadangan satu orang hakim yang duduk di hujung penjuru Syam. Dia sangka dengan cadangan dia tu, orang mungkin Abdul Muttalib akan kata, "Oh, dia punya jauh, tak payahlah macam tu, bahagi dua lah senang. Payah sangat hampa ni." Dia sangka Abdul Muttalib akan jawab macam tu. Rupanya tuan-tuan,
Abdul Muttalib kata, okey, tak ada masalah. Naam. Jom kita pergi. Wa kanat bi ashrafi syams. Dia duduk di hujung penjuru Syam. Tidak ada masalah, kita pergi. Okey. Bila kata macam tu, Bani Quraisy ini sudah jadi jam. Alamak, kami seralah sebut nama satu orang lawyer yang duduk paling jauh. Duk ingat dia kata, tak apalah, jauh sangat tak payah pergi dah. Rupanya Abdul Muttalib punya berani, punya cekang, punya ada isi. Dia kata tak ada masalah. Jom, jauh tahu mana pun. Jom. Boleh, sebab aku betul. Tuan-tuan. Pengajaran dia apa? Selalunya orang salah ini akan create apa-apa situasi untuk menyelamatkan diri dia. Dia akan claim macam-macam lah. Dia tak boleh pergi mahkamah, ada kes tu, dia tak boleh pergi mahkamah, tak sihat, dia tak boleh pergi mahkamah, ada tu, dia macam-macam, dia akan buat akal macam-macam untuk selamatkan diri dia. Tetapi akhirnya, orang yang benar, dia akan berani kerana kebenaran. Bila orang Quraisy kata, bila Abdul Muttalib kata, carilah satu orang hakim, awak pilih pun tidak apa, yang boleh jadi hakim antara awak dan saya. Maka Bani Quraisy ni kata, orang Quraisy ni kata, Kahinah min Bani Sa'ad, seorang perempuan tua mak lampir ni daripada Bani Sa'ad. Kahinah ni bermaksud tok bomo perempuan tua. Okey. Kahinah min Bani Sa'ad. Maka apa nama dia tak tahulah. Mungkin nama dia mak lampir. Maka dia kata, siapa mak lampir tu? Saya tak kenal dia. Siapa dia? Saya tak kenal. Siapa? Dah, dia tak kata tu. Dia kata, jom, naam. Aku kenal. Jom, kita pergi. Tak ada masalah. Naam. Wa qanat bi ashrafi syam. Dia duduk di hujung penjuru Syam, jom kita pergi. Duduk di hujung penjuru dunia pun, aku tak takut, jom kita pergi. Sebab aku betul. Oh, hampa main ramai-ramai, hampa nak berkenal aku. Hampa ingat hampa ramai, aku seorang, hampa boleh makan aku. No way, man. Jom kita pergi. Ini Tok Wan Nabi, Abdul Muttalib. Jangan main-main. Farakaba Abdul Muttalib wa ma'ahu. Abdul Muttalib pun pergi lah. Rakaba, dia naik kuda lah, dia pergi, dia tunggang, dia pergi. Bersama-sama dengan dia itu, warukiba min kulli qabilah min Quraisy. Maka Abdul Muttalib pun maka dia pun siap-siap semua. Abdul Muttalib pun ambil kuda dia, start pi tunggang pi sampai nak pi ke Syam, dan diikuti warukiba min kulli qabilatin min Quraisyin. Maka diikuti oleh setiap kepala suku Quraisy. Maknanya tuan-tuan, yang datang serbu Abdul Muttalib ni bukan satu orang kabilah saja. Setiap suku kabilah Quraisy ni pakat pergi claim. Macam tu. Okey. Maka dia pun pakat pergi ramai-ramai. Jom kita pergi ramai-ramai, kita pergi minta keputusan daripada kahinah ni, makcik tua, nenek moyang tua ni, nenek tua, bomo tua ni. Okey. Maka dia pun pergi ramai-ramai. Kat mana tuan-tuan? Di penjuru negeri Syam. Depa daripada mana? Daripada Mekah. Jauh tuan-tuan. Depa pun pergilah naik kuda pergi, sampailah lama tuan-tuan, jauh. Sampai satu ketika fakharaja wal ardi idza zaka mufawizan hatta idza kanu bi ba'daha nafidu ma'un Abdul Muttalib wa ashabihi fa'atash wa atash dahaga. Depa pun lama naik kuda ni pi jauh tuan-tuan, padang pasir jauh ni, RR tak ada, RR tak ada. Sampai satu masa nafidul ma, ayak depa habis. Ayak Abdul Muttalib, ayak kawan dia dan ayak orang-orang lain semua habis. Maka tuan-tuan, ayak ada habis maksudnya kurang lah, berkurang. Habislah. Dan mereka itu dahaga. Hatta istayqanu bil halakah. Halakah ni macam mana ustaz? Mati ya? Sakit macam itulah, gering. Ayak habis, dia minta kat kawan, tanya tak ada ayak, tak ada dah, tak ada sumber RNR, tak ada kedai jual ayak, tak ada Shell, Caltex apa semua tak ada. Maka tak ada sumber dah, nak cari air di tengah padang pasir yang sangat luas. Syam tak sampai lagi, begitu jauh. Maka depa dalam hati depa masing-masing, dalam hati mereka menyangka ini adalah pengakhiran kita. Kita akan mati. Maka ayak depa habis. Maka masing-masing menyangka habis. This is it. Habis. Final. Bukan. That's it. Macam tu, cukup lah. Masing-masing tak dapat telaga tu, puas hati. Kita akan mati di tengah-tengah padang pasir ni. Fastasqawa, masing-masing bakat minta ayak minan ma'ahum, daripada kalangan mereka.
fa'abau, dan ditolak akan alaihim, dan ditolak sebagai yang lain. Maksudnya masing-masing bakat minta, oh ya, ayat hang ada banyak mana? You punya air tinggal banyak mana? You punya bekal ada banyak mana? Sikit boleh ada, sikit je. Masing-masing tak bagi. Oh tak boleh. Walaupun saya ada sikit, tapi saya pun nak taruh kat saya juga. Masing-masing minta, masing-masing tak bagi. Ada kawan yang dah habis dah, biasa tuan-tuan. Memang kawan-kawan kita macam tu. Ada jenis hak pelahak awal. Betul nak ayat orang lah. Ada jenis minum sikit. Lepas tu kira tak bagi. Biasa tuan-tuan, benda ni memang berlaku sampai hari ni pun. Maka bila jadi di sini, di tengah-tengah padang pasir yang tidak ada sumber air yang lain, maka pakat minta, mainlah sikit, hang ada lagi air sikit tu, ada 2 botol kan. Jadi tak boleh, aku pun nak pakai. Maka apa, alhamdulillah. Wa qalu, kata mereka, ana bimufazatin wa inna nakhsha ala anfusina misla ma asabakum. Maka orang yang tak bagi tu, kawan-kawan yang pakat tak bagi tu kata apa? Aku pun tak cukup. Wa inna nakhsha ala anfusina, kami pun takut atas diri kami ni seperti mana kamu takut atas diri kamu. Bermaksud bagaimana you fikir, macam mana awak fikir yang awak akan mati tak cukup air, kami pun fikir macam tu juga. Kalau awak fikir for your own survival, kami pun fikir for our own survival juga. So kami tak bagi bukan sebab kedekut, tapi padang pasir kot. Kalau kami bagi ayat ni, so macam mana? Kami pun nak hidup juga lagi. Kalau hampa kamu takut mati, kami takut mati. Macam tu lah maksudnya. Maka tuan-tuan, bila Abdul Muttalib duk perhati lah panggil orang Quraisy ni, kan ramai kepala kabilah ni. Abdul Muttalib dengan member dia seorang daripada Bani Umayyah, sebutlah hadis ni. Okey. Maka Abdul Muttalib usah apa depa ni. Tapi ayat Abdul Muttalib pun habis dah. Semua ayat orang pakat habis, tinggal sikit-sikit je. Maka tapi depa duk bergaduh sama-sama depa. Maka duk minta tak bagi. Tu pun jangan. Duk di Mekah bukan main nak bully orang, nak pergi gempak orang buat ramai. Main pergi duk tengah tempat kampung orang, baru dia tahu. Abdul Muttalib steady. Abdul Muttalib duk usah kot jauhan. Kita depa ni tak biasa susah. Duduk di Mekah dah buat cekang saja, tapi tak biasa susah. Maka kata Abdul Muttalib, faqala Abdul Muttalib, inni ara an yahfira kullu rajulin minkum hafaratahu li nafsihi bima lakum al'an minal quwwah. Ayat ni tuan-tuan, bagi saya dia macam Abdul Muttalib ni perli. Bagi saya lah, mungkin saya silap, tapi saya rasa ni perli ataupun literally memang betul. Tetapi sebab saya baca dulu, tuan-tuan fikir kan, tuan-tuan setuju tak dengan saya? Bila Abdul Muttalib tengok mereka duk rajin berebut ayat, dia rajin saling berebut ayat bekal ni, Abdul Muttalib pun ayat sendiri pun habis dah. Duduk sanak dengan member dia kata, puak-puak ni kata jenis tak biasa susah kan. Maka faqala Abdul Muttalib pergi kat mereka yang sedang berebut air itu di tengah-tengah padang pasir yang tak tahu di mana tu. Maka faqala Abdul Muttalib, berkatalah Abdul Muttalib, inni ara an yahfira kullu rajulin minkum. Aku melihat macam ni lah, dia kata. Aku rasa macam ni lah. Hampa semua ni, dia kalau terjemah macam ni, aku melihat akan untuk digali akan setiap lelaki antara kamu lubangnya ataupun liangnya untuk dirinya sendiri, kerana ketika bima lakum al-an, kerana ketika kamu ini minal quwwah, daripada ada daripada sisi kekuatan, ada daripada kekuatan. Maksudnya macam ni lah bahasa moden dia. Ada orang kita macam ni, duk bergaduh apa lah ni macam ni lah, daripada hampa duk buang riang, duk buang tenaga bergaduh. Aku melihat macam ni lah, tidak ada solution lain. Kita nak naik kuda balik ke Mekah pun jauh, makan bulan. Kita nak terus ke Syam pun jauh, makan bulan. Air kita telah habis, RNR tak ada, Caltech tak buka, Shell tutup. Tidak ada sumber air lain dah. So kita akan mati di sini. So there is no need for us to waste our time quarrel among us. Tak perlu nak buang masa bergaduh sesama kita lah. Lo ni macam ni lah. Setiap seorang lelaki antara kita, ayyahfira kullu rajulin minkum, setiap seorang lelaki antara kamu, bukan kita, kamu gali lubang. Ayyahfira, hafrun, gali. Gali lubang. Setiap seorang di antara kamu galilah lubang, hafratahu li nafsi, lubang kubur untuk diri sendiri. Itu saya kata ini mungkin majaz ataupun mungkin perli ataupun mungkin suruh sungguh dengan niat suruh. Kata Abdul Muttalib, daripada bergaduh macam ni, lah ni gali kubur masing-masing lah. Setiap seorang di antara kamu galilah kubur kamu masing-masing. Okey.
Kerana apa? Kerana ketika ini kamu masih kuat. Ketika ni tenaga masih ada, masih belum lembek lagi. Daripada kita mati terbongkang di tengah jalan padang pasir, baik sekarang ni kita korek kubur masing-masing. Alhamdulillah. Kita korek kubur masing-masing, kita tunggu di depan liang kubur sampai bila kita duduk depan tu tunggu sampai bila kita mati, kita akan jatuh masuk dalam tu. Senang. Okey. Itu cadangan Abdul Muttalib. Fakulama mata rajulun dafa'ahu ashabihi fi hafratihi. Okey. Fakullama mata rajulun dafa'ahu ashabihi fi hufratihi. Dan setiap kali sesuatu orang mati dalam kalangan kamu, sahabatnya akan galinya, akan bubuhnya dalam kubur. Setiap seorang gali kubur masing-masing, tunggu depan kubur. Setiap seorang yang mati, kawan dia akan tolak dan tutup tanah itu. Okey. Summa waruhu hatta yakunu akhiruhum rajulan wahidan. Fadai'atu rajulin wahidin aisaru min dai'atu rakiba jami'ah. Kata Abdul Muttalib, lagi senang macam tu, setiap seorang gali. Nanti kalau seorang mati, seorang kambus. Seorang mati, seorang kambus. Lebih mudah, aisaru, lebih mudah berbanding seorang nak gali semua. Takut nanti bakat mati ramai-ramai, tinggal seorang saja masih hidup. Seorang tu nak kena gali untuk semua kubur. Letih lah. Ini saya kata majas. Tadi tu mungkin lah majas. Nak bagi tak, Abdul Muttalib kata, yang seorang tu aku lah. Hampa semua tak tahan. Hampa semua ni sembang je kemah. Tapi tak larat dah. Selagi hampa semua pakat mati, aku seorang nak gali seorang kubur. Letih. Lah ni, masing-masing gali kubur masing-masing. Kita akan mati kat sini punya. Tunggu depan kubur. Lepas tu siapa mati tolak masuk, kambus. Siapa mati tolak masuk, kambus. Seorang. So tak teruk kerja. Bagi saya Abdul Muttalib ni nak perli ya bobok ni. Tapi tuan-tuan, yang kata orang Quraisy ni, Allahu Akbar. Yang kata orang Quraisy ni tuan-tuan, faqalu, berkata orang Quraisy, ni'man umirtu bih. Ini sebaik-baik cadangan yang kami dengar, yang kami disuruh, macam tu maksudnya. This is the best suggestion. Allahu Akbar. Abdul Muttalib ni macam perli tau. Perli apa ni, dia gaduh apa lah ni. Masing-masing korek kubur masing-masing. Tunggu depan kubur lah, senang. Mati tolak masuk kambui. Mati tolak masuk kambui. Sebab kalau nanti mati semua serentak, aku seorang-seorang nak kambui, penat lah. Kan? Bagi saya lah, mungkin Abdul Muttalib macam nak sindir golongan ni lah. Tadi cakap pandai sangat kat Mekah kan. Sekarang baru makalut. Tapi Abdul Muttalib kata lah, galilah kubur masing-masing, senang. Tunggu depan kubur. Tapi yang kata luruhnya bangsa Quraisy masa ni, dia kata apa? Betul juga cadangan tu noh. Dia jawab macam tu. Inilah sebaik-baik cadangan, dia kata. La ilaha illallah. Orang kata kat hamba tu. Dia perli tu. Tapi tak, dia kata, betul juga. Dia kata macam tu. Maka fahafara kullu rajulin li nafsihi hafrah. Maka setiap seorang di antara mereka pun mulalah menggali kubur, berlubang. Okey. Tak teruk ke gali? Tak teruk lah, tanah padang pasir dengan tangan je kan. Dia tak perlu macam tanah kita dengan cangkui. So setiap seorang boleh gali. So setiap seorang lelaki kat situ gali lubang. Maka setiap seorang di antara mereka pun gali lubang. Kata luruh ni Abdul Muttalib perli ya, tapi mereka pun jenis bangsa tak erti ni. Korek lah, korek masing-masing gali lubang masing-masing, lubang kubur masing-masing. Summa qa'adu yantaziruna al-mauta atsha. Lepas mereka gali, masing-masing tunggu tepi kubur. Yantaziruna al-maut, menunggu mati. Atsha, dalam keadaan dahaga. Maka selepas mereka korek kubur tu, summa qa'adu yantaziruna al-mauta atsha. Selepas mereka korek kubur tu, masing-masing tunggu depan tepi kubur. Yantaziruna al-maut, menunggu mati. Ni yang kata apa? Menunggu mati. Ni menunggu mati. Yantaziruna al-maut. Yantaziruna al-maut atsha, dalam keadaan dahaga, takut, dahaga, lapar, tapi tak boleh buat apa dah. Helpless and hopeless, macam tu lah. Maka tunggu tepi kubur.
Summa inna Abdul Muttalib qala li ashabi. Maka Abdul Muttalib tengok, dia kata, puak ni lurus sungguh lah. Hei, tadi di Mekah berkemai nak pukul orang, main ramai-ramai serbu aku berkemai, main buat ramai. Ni baru main kena test sikit kat tengah-tengah padang pasir ni, dah jadi bodoh lagu ni. Ni saya tambah lah. Lagu tu lah ibaratnya Abdul Muttalib kata. Inna Abdul Muttalib qala li ashabi. Abdul Muttalib tengok puak ni duk korek kubur, duk tunggu tepi tu. Abdul Muttalib kata, ni bodoh puak ni. Lagu tu lah. Apa ni, aku tak kerti sangat bahasa ni. Aku perli lah, ni lebih lurus sangat pasal apa. Lagu tu lah. Ya. Qala li ashabi, kata Abdul Muttalib, ada kawan dia tadi kan dah disebut, dia bawa kawan dia seorang daripada pemimpin Bani Umayyah. Okey. Maka kata Abdul Muttalib, lurus sungguh hangpa ni. Depa ni lurus sungguh. Alqaina bi aidina hakaza lil maut. Adakah punya tak kerti bahasa alqai, lempak tangan. Alqaina bi aidina ni maksudnya lempak tangan. Dia bukanlah lempar tangan, bermaksud lepas tangan. Lepas tangan, sedap bahasa Melayu tu. Adakah pok-pok ni punya lurus? Aku bagi tahu macam tu saja. Depa pi buat sungguh. Mana ada orang pi duduk lepas tangan tunggu mati macam ni, usaha tak mau. Ini pengajaran kepada orang yang menentang restricted movement order di musim Covid. Mana boleh pergi redah lagu tu je dengan harapan tak ada apa. Tak boleh, kena ikhtiar. Maka kata Abdul Muttalib, apalah pok-pok ni duk pergi lepas tangan tunggu tepi kubur hakaza lil maut, untuk tunggu mati. Mana boleh harap mati macam tu saja. Pi tadah diri tepi kubur, apalah mati sekali mati. Mana boleh, kata Abdul Muttalib. La nadribu fil ardi la nabtari li anfusina li ajz. Takkanlah sampai tak ada usaha langsung, takkan sampai serah bulat-bulat kepada dunia ni, biar semua nak jadi apa jadi, nak kena virus kena, nak mati mati. Ini orang yang sudah putus harap. Tunggu tepi kubur, menunggu mati jatuhlah kubur, orang tanam, selesai. Takkan sampai hena, sampai tera-tera ni, bagitulah bahasa orang tua kata, takkan sampai helpless and hopeless until this point, sampai tahap ni. Takkan sampai tera tu. Jangan sampai terpukul oleh dunia, oleh bumi, ataupun bukan macam tu lah, maksudnya macam jangan serahkan bulat-bulat atas dunia ni, atas bumi. Dia bukan kata dunia, dia kata ardi, bumi ni, sampai serah lagu tu saja. Covid ni macam tu lah, jangan sampai hang biak sampai tak pakai sarung tangan, tak pakai topi, biak pi lah, nak mati-mati. Ni perang yang ukuran sini lah ni. Jangan sampai tak tu, usaha sikit lah, usaha sikit. Okay. Fa'asa an yarzuquna ma'un bi ba'dil bilad. Kata Abdul Muttalib kepada kawan dia yang Bani Umayyah ni, tak apalah depa tu nak bodoh-bodoh lah ni, hang nak ikut aku tak? Aku rasa kot lerah ni ada ayat ni. Allah tak akan biak kita dahaga. Pasti ada air, pasti ada rezeki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Quran sebut kan? Tidak melata satu-satu makhluk atas muka bumi ini melainkan Allah Taala jamin rezeki dia. Yakin. Kata Abdul Muttalib, yakin lah, jangan takut lah, mesti ada punya. Tuan-tuan yakin tuan, mesti ada punya vaksin dia. Yakin ya, akan sampai, akan ada. Bagaimana, siapa, bila, tak tahu. Tapi ada. Ada. Maka kata Abdul Muttalib, saya rasa ada ni. Ayat kat tempat-tempat lain ada ayat ni. Tak usah dah jadi bodoh aku mereka lah, pergi tunggu sampai helpless and hopeless. Alqaina bi aidina kan, lepas tangan, lempak tangan, lepas tangan lah tu kan. Janganlah sampai jadi bodoh lagu tu. Duduk kita pergi cari. Dia kata kat kawan dia yang Bani Umayyah ni, lalu duduk kita pergi cari lah. Aku yakin ada ayat pada sebahagian bumi yang lain. Maksudnya macam Kok Lerah ni lah, macam tu lah bahasa Melayu dia kan, bi ba'dil bilad. Kemudian dia pun dia kata kawan dia, jomlah setumpang kita duduk ada tenaga lagi ni, sebelum kita kehabisan tenaga, jom kita pergi cari ayat. Maka dia pun naik kuda dia dengan kawan dia, pergi naik kuda, sampailah satu kawasan, tak jauh mana, keluar air. Tiba-tiba keluar air daripada kaki kuda dia. Tempat dia jalan-jalan, dia keh tu, kuda dia keh tanah tu, keluar, terpancur air daripada kaki kuda dia. Mata air, keluar mata air. Keluar mata air daripada kaki kuda dia, ataupun daripada kesan pijakan kaki kuda dia, keluar mata air. Dia sebut sini ainun ma'un, mata air lah, takkan ada terjemah macam tu. Mata air macam tu. Terjemah apa? Keluar mata air daripada
bekas kuisan kaki kuda dia. Maka fakabbir, dia bertakbir. Fakabbir Abdul Muttalib wa kabbir ashabi. Bertakbir Abdul Muttalib, ialah ayak. Tengah-tengah sangat memerlukan ayak, air, tiba-tiba jumpa air. Takbir lah. Kemudian dia turun. Summa nazala, dia turun pada kuda dia. Fasyaraba, dia minum ayak tu. Wa syaraba ashabi, dan sahabat dia pun minum ayak tu. Dan masing-masing memenuhkan memenuhkan perut mereka macam tu lah, bahasa dia ni kan. Masing-masing minum sampai kenyang lah, bahasa macam tu, minum sampai kenyang. Summa da'a qabailun Quraishin ke Quraishin Ustaz? Summa da'a qabail min Quraishin. Kalau min kan, tak ada min, so Quraishin lah kan. Summa da'a qabailun Quraish wa hum yanzuruna ilaihim fi jami'il hadzal ahwal. Faqala hallimu ilal ma' faqad saqana Allah. Faja'u fasharabu wastaqau kulluhum. Maka Abdul Muttalib pun selepas dah minum sampai kenyang, dia patah balik, dia pergi kat geng-geng menunggu mati tadi tu, yang Sufyan Suhaimi ni. Tersebut dah lagu dia kan. Menunggu mati betul kan lagu Sufyan Suhaimi kan. Dia pergi kat geng-geng Sufyan Suhaimi ni, maka dia kata, jom hallimu. Jom ada ayak kat sana. Hallimu ilal ma' faqad saqana Allah. Jom kita pergi ke ayak yang Tuhan jamu kita ni. Ada ayak ke? Ada ayak kat sana aku jumpa. Abdul Muttalib kata macam tu. Jom pergi. Punya baik Abdul Muttalib ni. Yang tu satu. Walaupun dia cekang dan dia power, dia juga baik. Kalau orang lain mungkin dia kata sudahlah, baik-baik kat hangpa. Tuan-tuan cuba bayangkan. Kalau saya ataupun tuan-tuan berada di tempat Abdul Muttalib, depa sedang berebut telaga tu. Abdul Muttalib dengan dia punya rival sedang berebut. So sekarang dalam keadaan, dalam fasa rival dia, geng-geng Quraisy itu nak mati dah. Tepi kubur dah. Nak mati dah. Tetapi baiknya Abdul Muttalib, bila dia jumpa peluang, dia jumpa air dan rezeki, sepatutnya lah kalau orang biasa macam kita ni, kalau saya jahat ni, biar pi lah depa mati. Pi mai pun depa jahat dah. Depa pernah aku dah sampai mai sini kan. Kalau aku ada ayak, depa tak tahu aku ada ayak, biar pi depa mati ya. Aku balik umrah, telaga tu aku dapat seorang. Memang hak Abdul Muttalib pun kan. Tetapi baiknya Tok Wan Nabi ini, walaupun dia punya rival, dia punya enemy, dia punya musuh dia, tetapi dia still panggil Halim. Mai, jom kita ilal ma', kepada air, faqad saqana Allah, yang Tuhan rezekikan kita, minumkan kita, macam tu lah minumkan kita macam tu lah. Ataupun bahasa muda dah macam ni lah. Mai ni aku ada ayak ni, Tuhan jamu kita ni, ada ayak ni aku jumpa. Dia still panggil dia punya rival politik dia. Nampak tuan-tuan, ini satu kita kena pedomankan lah. Pemangkan kerajaan mungkin pada fasa-fasa tertentu kena bekerjasama lah. Di musim Covid ini, seorang ni kena membantu kerajaan. Sebab pemangkan kena ingat, bila kita sebut membantu kerajaan, bukan kita membantu parti kerajaan, tapi kita membantu jentera dan agensi kerajaan juga kan. Tapi pemangkan sekarang alhamdulillah okey kot, jadi berbumpia ramai dan minum sampai kenyang lah. Wastasqau kulluhum, depa minum sampai kenyang semua depa ni. Summa qalu, lalu depa berkata, minum kenyang dah, berkata apa? Wallahu sesungguhnya demi Allah, qada laka alaina wallahu ma nakhasimuka fi zamzam abadan. Nukhasimuka fi zamzam abadan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memenangkan kamu ke atas kami. Sesungguhnya Tuhan Allah, ataupun orang Arab dulu akan sebut Allah jugalah. Allah dia kenal dah dulu lagi. Cuma problem dengan mereka mensyirikkan Allah. Allah dia kenal, tetapi mereka mensyirikkan Allah dengan Tuhan-Tuhan berhala, dengan berhala yang lain, bukan Tuhan, dengan berhala yang lain. Allah Ta'ala Esa kan? Tapi mereka ni kenal Allah, tahu Allah tu. Doa je sebut Allah, insya-Allah sebut, wallahi sebut. Tetapi mereka refer Allah sebagai Tuhan daripada Tuhan-Tuhan yang lain. Itu kesilapan mereka. Sebab tu kita bagi golongan musyrikin yang mensyirikkan Allah kan. Dia sebut qad wallahu qad laka alaina wallahu ma nukhasimuka fi zamzam abadan.
Sesungguhnya wahai Abdul Muttalib, Allah Ta'ala telah memenangkan kamu ke atas kami dalam kisah ini. Ternyatalah kamu lebih hebat daripada kami, kamu lebih mulia daripada kami. Dan demi Allah, wallahi, wa ma nukhasimuka fi Zamzam abadan. Kami takkan ganggu dah kamu dalam urusan Zamzam ni selama-lamanya. Kami takkan kacau dah kisah ni. Kami takkan claim dah Zamzam ni. Ayat Zamzam itu, telaga itu, selama-lamanya. Demi Allah, kami tak mau claim dah. Kita tak mau claim dah. Okey. Daripada kisah inilah orang-orang Arab sampai sekarang dia tak boleh claim ayat Zamzam itu adalah ayat orang Arab. Tak boleh. Orang Melayu pun tak boleh claim ayat orang Melayu. Tak boleh. Itu ayat orang Islam. Macam itulah lebih kurangnya. Harta orang Islam. Orang tak boleh jual. Tak boleh jual. Tetapi untuk kos penerbangan, kos perkhidmatan boleh lah ambil upah. Okay, tetapi nak jual atau dalam arti kata jual air itu tak boleh. Pasal bukan siapa-siapa punya. Okay. Masing-masing tak boleh claim kan. Okay. Innal ladzi saqaka hadzal ma' bi hadhihi al-falah huwa alladzi saqaka Zamzam. Orang Tuhan yang merezekikan kita minum air inilah. Ayat masa tengah minum tu dah. Masa tengah minum tu adalah Tuhan yang sama yang merezekikan kamu untuk berjumpa dengan Zamzam. So kami tak mau ganggu dah. Memang hak kamu lah kalau macam tu. Bila Tuhan dah perlihatkan tanda yang macam ni, bermaksud memang you deserve it. It's belong to you. It's yours. Okay. Maka kami tak mau ganggu dah. Okay. Ini petanda daripada Tuhan. Memang itu hak kamu. Farji' kembalilah. Ila saqayatuka Rashida. Kembalilah ke tempat kamu gali tadi tu. Tempat tadi tu sambunglah kerja kamu dengan aman dan damai. Kami takkan ganggu dah. Faraja'a wa raja'u ma'ahu wa lam yasilu ilal kahinah. Dan Abdul Muttalib pun okey lah kalau macam tu. Orang pada sedar dah. Jom balik. Maka dia pun balik. Orang ramai itu, orang Quraisy itu pun balik. Walam yasilu ila kahinah. Dan mereka tak pi pun, tak sampai pun mereka kepada makcik, mak lampir tu. Bomo perempuan tu mereka tak sampai. Mereka tak pi lah. Macam tak pi sampai ke hujung Syam lah. Okay. Alhamdulillah. Pi setakat situ maka daripada dapat satu keputusan. Tak apalah, kita tak payah pi lah. Kami setujulah Abdul Muttalib. Kalau macam tu, ini petanda daripada Tuhan. Memang you deserve lah telaga itu. Jom kita balik lah. Maka Abdul Muttalib kata okey, jom balik. Maka mereka pun balik. Walam yasilu ila kahina. Jadi mereka tak pi pun dekat perempuan itu. Okey. Maka qala Ibn Ishaq, berkata Ibn Ishaq, fahaza ma balagani an Ali bin Abi Talib fi Zamzam. Inilah yang disampaikan kepada aku yang daripada Ali. Tapi Ibn Ishaq bukan satu tabaqat dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sahabat. Ibn Ishaq bukan sahabat. Dia mu'allaq kat lah ni. Dia ambil daripada aslu sanad atas sekali. Inilah yang diceritakan oleh Sayyidina Ali tentang kisah Zamzam dan Tok Wan dia, Abdul Muttalib. Maka selesailah kisah telaga Zamzam dan Abdul Muttalib. Maka orang-orang Mekah pun tak petikai dah sampailah hari ini. Demikianlah kisah yang kita bicarakan pada hari ini. Kisah telaga Zamzam, Abdul Muttalib dan penduduk Quraisy di Mekah. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak atas perhatian daripada tuan-tuan. Sahabat-sahabat semua, ada rezeki, kita jumpa lagi. Ini saya ambil dalam Bidayah wa Nihayah, juzuk kedua dalam bab kisah penduduk Arab sebelum kerasulan. Dalam fasal pembaharuan penggalian telaga Zamzam. Tajdidu hafri Zamzam. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.